Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wazir bin Muhammad Razi, bernombor metrik A196-511 daripada Fakulti Pengajian Islam Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 5 akan membentangkan topik yang keempat iaitu epistemologi untuk subjek falsafah dan isu semasa LMCW 2143. Untuk makluman anda semua, kami kumpulan 5 mempunyai seramai 15 orang ahli dan kumpulan kami diketuai oleh saudara Amril Sharif bin Ahmad daripada Fakulti Pengajian Islam. Sebelum kita teruskan lagi pembentangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk menceritakan, untuk memberitahu kepada anda semua penonton, apakah yang kami akan ceritakan ataupun dipanggil isi kandungan apakah yang kami akan bawakan untuk anda semua berkenaan dengan epistemologi. Yang pertama kita akan menceritakan tentang pengenalan epistemologi, iaitu apa itu epistemologi. Anda semua tak tahu kan? Anda akan dengar sebentar lagi. Dan yang kedua kita akan menceritakan berkenaan definisi ilmu dan pengetahuan. Seterusnya yang ketiga kita akan memberitahu kepada anda teori kebenaran. Yang keempat kita akan menceritakan sensasi ataupun pengalaman panca indera. Dan yang kelima kita akan menceritakan intuisi dan wahyu. Dan seterusnya yang keenam kita akan menceritakan autoriti dan keimanan dan kepercayaan. Dan yang ketujuh kita akan menceritakan aliran utama dalam teori epistemologi. Dan yang terakhir kita akan tutup pembentangan kita pada hari ini dengan kesimpulan berkenaan dengan epistemologi. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk menceritakan berkenaan dengan pengenalan epistemologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkenaan epistemologi. Okey, yang pertama, pengenalan epistemologi. Epistemologi berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani iaitu episteme yang bermaksud ilmu dan logos yang bermaksud sains atau kajian. Oleh yang demikian, epistemologi bermaksud sains atau kajian mengenai ilmu. Epistemologi ini juga ia merangkumi perbincangan mengenai sifat ilmu dan bagaimana menjustifikasikan ilmu yang diperolehi. Epistemologi ini juga mempunyai hubungan rapat dengan metafizik. Justru itu, metafizik mengkaji tentang realiti atau hakikat sesuatu, manakala epistemologi mengkaji tentang bagaimana justifikasi boleh dibuat berdasarkan ilmu yang dimiliki atau keterbatasan ilmu berkaitan hakikat yang cuba dijelaskan oleh metafizik. Sumber ini terbahagi kepada 6 iaitu sensasi berasaskan pengalaman panca indera, intuisi, pandangan, pakar bidang berkenaan, logik, kaedah saintifik dan wahyu. Seterusnya kita pergi kepada definisi ilmu dan pengetahuan. Di sini terdapat dua golongan yang mendefinisikan ilmu. Yang pertama, falsafah barat. Falsafah barat mengatakan ilmu adalah berkaitan dengan pengetahuan yang mana istilah pengetahuan berakar umbikan kepada konsep tahu. Yang kedua adalah golongan epistemologi. Golongan epistemologi mendefinisikan ilmu adalah sebagai kepercayaan yang benar yang boleh dibuktikan. Oleh yang demikian, berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 perkara yang terlibat iaitu yang pertama, mengetahui sesuatu bermakna seorang itu mesti mempercayainya. Yang kedua, kepercayaan mesti betul dan benar dan kepercayaan disertakan dengan alasan atau boleh dibuat justifikasi. Dan yang terakhir, memenuhi beberapa kriteria seperti memerlukan unsur sukarela dan pendalilan secara kemas. Seterusnya kita beralih kepada teori kebenaran. Terdapat beberapa jenis teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran korespondens, teori kebenaran konsistensi, teori pragmatik, teori pergumatif, teori struktural, teori paradigmatik, teori kebenaran semantik, teori kebenaran bukan deskriptif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teori pragmatik? Teori pragmatik adalah suatu penyataan atau teori atau dalil yang benar apabila ia memiliki kegunaan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kebenaran bergantung kepada manfaat dan kesannya atau hasil yang memuaskan. Contohnya, trigonometri untuk menentukan arah dalam reka bentuk dan membangunkan suatu ruang. Teori kebenaran yang seterusnya adalah koresponden. Koresponden bermaksud penyataan yang benar jika isi pengetahuan yang dikandung penyataan bersesuai dengan objek yang dituju oleh penyataan tersebut. Sebagai contoh,
kuantan dipaham. Pernyataan ini adalah benar disebabkan kandungan pernyataan ini sesuai dengan objek atau realiti yang sememangnya kuantan terletak dipaham. Seterusnya, teori kebenaran konsistensi dengan koherensi. Ia juga dikenali sebagai teori keteguhan. Sesuatu pernyataan dianggap benar bila ia bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelum yang dianggap benar. Sebagai contoh, semua manusia pasti akan mati adalah suatu pernyataan yang benar. Oleh itu, ahli seorang manusia dan ahli pasti akan mati adalah benar kerana satu pernyataan yang konsisten. Dan yang terakhir adalah sensasi, iaitu pengalaman panca indera. Sensasi bermaksud maklumat yang diproses oleh otak melalui penghasilan daripada pengalaman yang diperoleh melalui panca indera, sama ada dari sentuhan, bau, rasa, penglihatan dan pendengaran. Sensasi merupakan sumber utama dalam menjustifikasikan sesuatu kebenaran kerana sebanyak 75% daripada ilmu bersumberkan kepada sumber panca indera. Okey, kita masuk kepada intuisi. Intuisi pula adalah prosesi atau pegangan. Intuisi juga adalah dia diketahui secara langsung atau segera secara mutlak. Dan secara mutlak dianggap sebagai benar, betul dan tepat. Intuisi juga bukanlah bermaksud ilham dalam konteks falsafah ilmu yang diperolehi melalui proses takkulan akal atau teknik inferensi. Contoh yang pertama kita boleh ambil adalah kesedaran panca indera. Sebagai contoh, kepada kesedaran panca indera terhadap kualiti objek seperti merah dan sebagainya. Seterusnya, kita masuk kepada wahyu. Wahyu banyak digunakan oleh individu untuk menjustifikasikan kepercayaan, terutamanya persoalan berkaitan keagamaan. Contoh, mengetahui kewujudan malaikat dan Tuhan. Dan terdapat dua wahyu disampaikan dengan dua cara, iaitu melalui penurunan kitab seperti Al-Quran, dan yang kedua melalui ilham Tuhan yang diwahyukan melalui seorang Nabi dan kemudiannya disampaikan kepada mereka yang lain. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada autoriti. Autoriti ialah semua autoriti diterima tanpa disoal pada tahap kesahihannya. Autoriti ada dua pengertian. Yang pertama, ia merujuk kepada Tuhan menjadi autor kepada wahyu. Yang kedua pula adalah kepada menunjukkan maklumat yang diterima melalui fakta dengan bersumberkan majalah akhbar dan sebagainya. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah diyakini bahawa air adalah gabungan molekul H2O berdasarkan autoriti yang ada pada seorang ahli sains. Seterusnya kita masuk kepada keimanan kepercayaan. Yang pertama, keimanan secara umum digunakan dalam tiga aspek. Yang pertama, merujuk kepada kepercayaan taklid kepada mazhab atau kumpulan agama. Yang kedua ialah taklid kepada mazhab atau kumpulan agama mengandungi hujah dan pendalilan. Yang seterusnya ialah merujuk kepada kepercayaan berdasarkan harapan. Contohnya, saya percaya bahawa Imam Mahdi akan diturunkan nanti. Itu sebagai contohnya. Kita teruskan pembentangan dengan aliran utama dalam teori epistemologi. Mempunyai dua aliran utama, iaitu empirism dan juga rationalism. Apa yang dimaksudkan dengan empirism? Iaitu satu teori ataupun fahaman mengatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi melalui penggunaan deria yang lima ataupun panca indera. Kita ada deria penglihatan yang melalui mata kita melihat, dan kita mempunyai deria pendengaran, telinga membenarkan kita mendengar, dan kita mempunyai deria rasa melalui kita merasakan keenakan makanan misalnya. Deria sentuhan di mana kita mengetahui sama ada sesuatu itu pejal ataupun benda lembut atau keras melalui sentuhan tangan kita. Pengesahan ilmu itu juga adalah melalui panca indera atau penglihatan kita yang menggunakan mata. Ia merupakan sejenis panca indera. Jadi di situ kita lihat bahawa golongan MPCC menekankan
akan peranan panca indera di dalam penjanaan atau penghasilan ilmu dan juga di dalam proses pengesahan ilmu atau kepercayaan. John Locke dan juga David Hume merupakan ahli empiris yang masyhur pada abad ke-18. Rata-rata mereka menganggap bahawa manusia semasa kelahiran dan ketika bayi lahir tanpa sebarang ilmu pengetahuan. Kita berpindah pula kepada aliran utama yang kedua yang disebut sebagai rationalism. Apa yang kita faham sebenarnya dengan rationalism ini? Rationalism ini adalah satu teori atau fahaman yang mengenai teori ilmu yang mengatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi bukan dengan penggunaan deria yang lima, bukan daripada aplikasi penggunaan deria yang lima itu, tetapi sebaliknya ia terbit daripada penggunaan akal yang rasional. Sifat akiliah di dalam penjanaan teori ilmu inilah yang menjadi asas dan tonggak bagi fahaman ini. Berbeza dari empirism, di mana teori rationalism menyangkal pandangan ilmu terbit dari deria kita yang lima serta penggunaannya dan menyatakan deria boleh menipu kita. Sebagai contoh, kita melihat sesuatu tetapi sesuatu tersebut berbeza daripada kenyataan yang sebenar. Contohnya, sudu. Apabila kita masukkan sudu tersebut di dalam sebekas air, kita akan lihat sudu tersebut bengkok. Walhal dalam dunia realiti, sudu tersebut tidaklah bengkok, elok seperti sedia kala. Yang terakhir, apa yang saya boleh rangkumkan ataupun saya boleh simpulkan hasil pembentangan kami pada hari ini adalah epistemologi merupakan satu cabang falsafah ilmu yang sangat penting yang membicarakan ilmu dan kesahihannya. Selain itu, epistemologi memberikan kita dengan jelas mengenai pelbagai pendapatan dan cara untuk memperoleh ilmu. Benarlah bahawa sumber ilmu itu banyak serta mempunyai banyak tahap kebenarannya dan saling melengkapi. Sekian saja daripada kami kumpulan yang kelima yang dipertanggungjawabkan untuk membentang tajuk epistemologi. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada kelemahan daripada kumpulan kami. Hakikatnya kedua-dua itu datang dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.